Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Okey, kita macam biasa di dalam sembang-sembang seram bersama MCV. Okey guys, ni adalah episod yang ke-27, okey. Okey, pada yang baru jangan lupa subscribe, like, komen, share and tekan bell tepi tu kalau aku upload video korang tak ketinggalan. Okey guys. Okey guys. Malam ni aku akan cerita satu cerita mengenai kes bunuh diri lah, perempuan lah. Okey, cerita ni macam ni. Si Daniel, dia dengan ada lagi 3 kawan dia lah. So dia orang ni empat sahabat lah kiranya. So Daniel ni dia dah lama dah mengidamkan pergi bercuti kat Thailand Phuket lah kan. So diorang pun merancang lah nak pergi bercuti kat sana. And then satu hari tu, so diorang dapat cuti selama seminggu lah pergi kat sana kan. So Daniel, Ali, Iwan dengan Udin ni, diorang berangkat lah pergi ke Thailand. Okay, selama di sana so diorang ni dapatlah satu macam driver van dari Thailand ni yang pandai, orang kata cakap orang putih lah. So senang lah dia nak gerak ke sana kemari kan, sebab driver van tu boleh berbahasa orang putih, macam tu lah kan. And then okey lah, diorang ni orang kata sampai hari yang pertama sampailah hari yang ke-6 tu, diorang dah merayap lah pergi ke Phuket tu kan, menjelajah ke tempat-tempat yang mana orang kata pelancongan tu semua diorang dah pergi dah. Masuk yang ke hari yang ke-6 tu, si Daniel ni cakap lah kawan-kawan dia, guys, apa kata kalau kita pergi kat satu tempat kampung dekat Thailand ni, ada satu tempat mistik tau, dia kata gitu. So mula-mula kawan-kawan dia tak nak lah, kau ni merepek lah, pergi tempat tu buat apa, kata kawan dia. Lebih baik kita pergi tengok laut ke kan, cuci mata lah, kata kawan dia macam tu lah kan. Lepas tu si Iwan ni macam tertarik lah pula kan dengan si dengan cadangan si Daniel ni. Kemudian Daniel, si Iwan cakap, alah okey juga tu sesekali kan. Kat mana tu babe? Tak apa, kalau misal kata korang nak pergi, aku tanya dengan driver van tu lah, dia mesti tahu tempat tu kat mana, dia kata itulah kan. So nak tak nak si Lee dengan si Udin ni kenalah ikut je lah, on je lah kan, sebab dia ke mana-mana semua. Diorang kan berempat, takkanlah tiba-tiba permintaan si Daniel ni diorang tak nak turut pula, tak nak ikut kan. So diorang pergilah kan. And then lepas tu diorang pun pergi belah tengah hari lah, pergi. Lepas tu pergi dalam van tu, si ni bukan main lah, masing-masing berpose-posing dalam tangkap gambar lah, dekat dalam van lah, dekat luar van lah, macam-macam lah. Dalam pada tu orang tengah-tengah buat haluan masing-masing buat ni, tiba-tiba driver van tu cakap dengan si Daniel lah, dia kata kalau korang nak pergi tempat ni, korang ada 2 peraturan yang korang kena ikut, dia kata itulah kan. Pertama, kau kena dia cakap kena menghormati tempat orang, jangan cakap perkara-perkara yang tak baik. And then kedua, kalau dah pergi tempat tu, melawat tempat kawasan tu, jangan sesekali usik barang-barang yang ada dekat tempat tu, kata driver van. Kalau korang usik, jadi nanti korang ada masalah nanti, dia kata itu. Jadi driver van dah terangkan lah kan. So diorang ni pun nganggut lah macam burung melatuk nak si Daniel ni. Okey, korang tahu tak, sebenarnya si Daniel tu nak pergi situ sebab si Daniel ni jenis orang yang macam, dia ni macam tak percaya tau dengan benda-benda mistik ni. Jadi macam dia ni jadi penasaran, ya ke, ada ke, macam itulah. So and then dalam 15 minit lagi dia pun sampailah kat satu perkampungan yang aku cerita orang nak pergi ni, dia nak pergi sangat tu. And then dia pun disambut lah dengan ketua kampung kat situ kan. So orang ketua kampus tu pun sambut dia dengan penduduk kat situ semua ramah tamah lah.
sambut dia. Lepas tu River Band tu kira jadi direct bahasa lah dekat diorang kan. So dah kedatangan diorang ni berempat untuk apa kan, untuk melawat kampung. Lepas tu diorang ni nak tengok lah persekitaran kampung macam tu lah kan. So and then untuk kota kampung pun bawa lah pergi. Diorang tu seronok lah sebab tengok sawah padi lah. Sawah padi dia ni memang luar biasa lah. Diorang ni banyak macam, memang cantik gila lah. Ada gunung-gunung ni semua kan. Lepas tu ada satu kawasan ni lah yang ditunggu-tunggu oleh Daniel. And then kawasan ni kawasan mistik lah kan. So menurut cerita ketua kampung tu, so kenapa dia adakan macam rumah kecil yang macam ni, dia kata ni tempat macam orang kata roh yang macam tak tenteram. So diorang terpaksa mententeramkan roh tu, buat macam ni lah supaya roh tu tak kacau penduduk kampung lah. So itulah yang dimaksudkan dengan River Van tadi. Okay, dah ada bagi penerangan, dah tengok tempat-tempat tu semua. Tiba-tiba si Daniel ni dia jadi macam orang kata yang lain dah pergi tempat lain kan. Dia tak pergi lagi, dia sibuk tangkap gambar kat dalam rumah kecil tu lah. So dia tangkap gambar kat rumah kecil, tengah-tengah tangkap, dia zoom. Dia nampak lah pula dekat dalam rumah kecil tu ada rantai. So dia tengok kanan tengok kiri tak ada orang. And then si Daniel ni pun dengan tangan yang pantas tu cepuk ambil rantai tu. Dia ambil terus masuk dalam poket seluar. And then dia pun terus jalan, berpura-pura lah jalan terus pergi ke tempat kawan-kawan dia lah tadi, si Udin, Iwan dengan Ali kan. Dengan River Van tadi dia pergi. Lepas tu and then dia tak cerita pun dengan kawan-kawan dia tahu yang dia ambil benda lah tu. So dah habis pusing kampung tu apa semua, diorang pun minta diri nak balik ke hotel. Dah penat kan. So okey lah. Dan River Band pun hantarlah dia balik ke hotel apa semua. Sampai ke hotel pun diorang pun siap-siap mandi bila badan apa. Lepas tu dalam perbincangan tu si Ali ni cakap lah dengan Daniel, besok kita dah kan nak balik, apa kata malam ni kita pergi kelab nak? Aku nak sangat lah tengok kelab kat Thailand ni macam mana kan, dia kata itu. And then diorang pun setuju lah. Okey nak tahu lah, tapi jangan balik lewat-lewat malam, nanti besok kita takut terlepas pesawat gitu kan. Okey pas. Lepas tu masing-masing pun dah bersiap-siap lah. Yang si Daniel ni dia pun siap-siap jugalah. Dia pun sampai dah, dia tu pun tak bagi tahu kawan dia ada ambil rantai tau. And then tu dia dah pergi dah sampai kat hotel, dah masuk kat hotel dekat club tu, dah menari-nari dah apa kat pukul 1 tu. Lepas tu si Ali dengan Iwan cakap, udahlah jom lah kita balik. Aku pun rasa tak boleh nak handle lah ni. Kita jom lah kita balik. Besok kan kita nak berangkat balik. Kita takut kan kita lewat bangun nanti macam mana kan. Okey lah. Lepas tu diorang pun balik. And then lepas tu tiba-tiba Daniel ni cakap, wait. Korang tunggu lah kat luar tu. Aku nak terkencing lah babe. Dia kata gitu kan. Lepas tu cakap, okey lah kau pergilah sana, kita orang tunggu korang kat luar. Okey. Lepas tu masa dia masuk kat bilik air tu, si Daniel masuk kat bilik air tu, kat dalam bilik air tu memang kosong, tak ada orang pun. Dia kira dia seorang lah. And then dia masuk kat bilik air tu, dia pun melepaskan hajat dia kan. Lepas tu and then dah siap, dia pun buka pintu bilik air. Dia pergi dekat sinki, dia basuh tangan, and dia nak basuh muka sekali. Tiba-tiba je lampu dekat dalam bilik air tu serta-merta macam berkelip-kelip tau. And then dia pun masa macam pelik lah, macam tiba-tiba bulu roma dia macam berdiri kan. Lepas tu dalam pada masa berkelip-kelip tu, dia nampak satu sosok ni dekat tandas yang hujung tu, macam ada bayangan sosok perempuan kan, dengan muka dia yang menggerikan, nak kata pecah-pecah gitu muka dia sebelah tu. And then dengan dia tengah merangkak tau. Cara dia merangkak sebab kaki kanan kiri tu dah patah. Kau tahu kalau cara macam mana keadaan kalau kaki patah tu, bila merangkak mestilah bersepah orang kata kan. Macam tu lah. Tapi tangan dia macam tangan dia nak mengapai lah, tapi tak sampai lah, jauh lah kan. Apa lagi si Daniel ni dah tengok macam gitu, dia pun menjerit lah kan, ketakutan kan, terperanjat. And then dia pun buka lah langkah 1000 dia tu. Dia buka pintu. Sekali dia nak buka pintu tu, pintu tak boleh buka tau. Pintu tu jadi macam terkunci.
Dia dah menjerit, buka itu. Alah dia benda tu macam makin lama benda tu makin mengesok ke depan kan. Lagilah dia punya menjerit buka kudu-kudu lah. Pintu tu terbuka apa lagi, larilah kelang kabut dia lari. Dia lari tu kau. Sampai kan nasib baiklah kereta tu dia lari tu dia tak perasan tau. Dia tu dah macam orang kata nak melintas jalan tau. Nasib baik kereta tu sempat brake. Kalau tak nasib baik aku rasa mungkin dia matilah kot. Sebab perasaan dia bila dia lari pun benda Allah tu ketak macam mengejar dia tau. Lepas tu si Ali, Udin dengan Iwan ni pun pergilah kerja dia. Waktu marah dekat dia, kau dah kenapa, dah gila ke ha? Kau dah kenapa, kena rasuk apa, kata kawan dia lah macam tu kan. And then dia macam apa sini dia cakap. Lepas tu kawan dia pergi cakap dengan orang yang macam nak terlanggar, cakap sorry lah semua kan. Dia orang cakap okey lah. Lepas tu cakap, kau dah kenapa? Dia cakap hantu lagi mana? Hantu pokak kau tu. Kawan dia marah lah kan. Dia cakap dah mana, panggil dia van lah. Bila masuk tu. Lepas tu dia van tu tengok lah si Daniel ni. Lepas dia tanya lah dengan si Iwan ni, kenapa dengan dia ni? Tak tahu lah, dia cakap hantu. Lepas tu hantu. Dia van ni dah rasa lain macam lah tengok keadaannya si Daniel ni kan. Lepas tu Daniel ni macam muka memang pucat lesi. Dalam van tu pun dia dah macam kena kacau juga tau. Dengan benda tu dia dah menjerit-jerit dah. Aduh tolong tak nak takut, aku takut. Dia pergi mana? Dah sudah. Lepas tu dia van tu pun cakap lah dengan Iwan. So dia rasa kawan-kawan ada masalah ni. So mesti kawan-kawan ni sudah buat masalah dekat tempat yang tengah hari tadi pergi melawat kampung ni, kata dia beban tu. Lepas tu habis macam mana kan. So ada salah satu kita kena bawa dia pergi jumpa Sami. Kena tanya kat Sami apa masalah dia ni. And then nak dengan tak nak, si Ali, si Udin dengan si Iwan tu kan terpaksa lah kan, sebab tu tempat orang kan, bukan tempat kita kan. So dah tengok keadaan si Daniel dah macam orang kena rasuk tu harah ni, dia pun takut lah kan. So ikut je lah. And then sampai kat tempat Sami tu, and then Sami pun baca menerum. Dah si Daniel ni dah bertukar macam mana perwatakan perempuan tadi tu kan, kaki dia patah macam tu, longlai macam tu kan. So Daniel punya lenggok kaki dia punya mengangkat tu macam tu lah. Lepas tu tiba-tiba si Daniel ni boleh bercakap dalam bahasa Thailand tau. Suara dia macam ala-ala rawa-rawa macam suara perempuan sikit lah. Dia bercakap berkomunikasi lah dengan Sami tu. Sami tu pun dapat tahu. And then kenapa dia mengganggu si Daniel ni. Lepas tu Sami tu bagi tahu lah dengan driver van tu kan. So bagi tahu dengan kawan-kawan dia. So driver van tu pun bagi tahu dengan kawan-kawan dia. Cuba masalahnya sekarang si Daniel ni dah ambil barang milik si Roh ni adalah seorang perempuan tau. So dia minta balik barang dia tu, pulangkan balik. So lepas tu Sami tu suruh kawan dia check kat mana barang tu, ada tak dalam poket dia ke kat mana kan. So diorang pun kebetulan memang pula sebelum nak pergi club tu memang si Daniel ni dia tak tukar seluar daripada tengah hari tu, dia pakai seluar tu tau. Jadi rantai tu memang dalam seluar dia lah. And then kawan dia pun seluk-seluk jumpa, cakap rantai ni bukan milik si Daniel, kata kawan dia kan. So bagilah kat Sami. And then Sami tu pegang apa semua. Lepas tu Sami tu ngangguk-ngangguk. Lepas tu bacakan lah tu. Lepas tu Sami tu cakap lah, dia ambilkan satu air tu dia suruh dia renjis lah dekat mukanya si Daniel tu. Daniel tu dah macam dah slow lah kan, dah slow macam benda tu mungkin dah ni kan, dah pergi agaknya, dah tak masuk dalam badan dia. Lepas tu Sami tu cakap dengan van tu, suruh cakap besok suruh si Daniel ni dengan kawan dia pergi kat kampung tu, pulangkan balik benda ni dan minta maaf dekat si perempuan ni. So driver van tu ceritalah dekat si Iwan ni, perempuan ni sebenarnya dia ni arwah yang mati bunuh diri tau. Sebab dia mati bunuh diri sebabnya dia nak menikah.
nak menikah. Masa tu nak buat wedding dia dekat hotel. So dia dah siap dah pakai pakaian pengantin. And then masa dia tengah nak nunggu bakal suami dia datang, and then bakal suami dia telefon dan bagi tahu nak putus dan tak jadi kahwin dengan dia. So macam mana perasaan kan? Mestilah hancur berkecamuk kan. Tiba-tiba boleh nak putus macam tu, and then dia tak boleh lagi, mungkin mental dia dah koyak agaknya, and then dia rasa malu ke atau bengang, tak boleh nak terima benda tu. So dia pun melompat daripada balkoni hotel tu, and then dia teruslah. Itu yang menjadi keadaan dia tu, patah kaki kiri kanan, and then kepala dia dengan muka dia memang pecah jolahan. Itulah. Jadi salah satunya rantai itu adalah rantai kesayangan, dan ini pemberian bekas tunang dia tahu. Jadi itu yang dia sayang tu lah. So tak boleh diambil lah kan. So bila dah tengok keadaan si Daniel ni dah mula macam sedar sikit, dah okey sikit, so diorang pun minta izin nak pulang lah apa semua kan. So dia pun bagi tahu, okey besok you all tak boleh berangkat pagi lah. So kalau boleh kita renjakkan, minta renjakkan masa berangkat tu petang ke kan, sebab pagi nak pergi ke kampung tu balik, nak pulangkan benda yang si Daniel ni dah ambil kan. So okey lah, dia orang pun setuju lah semua. And then malam tu si Daniel ni walaupun dia dah macam sedar sikit, tapi kadang-kadang dia tidur tu macam dia suka macam racau-racau lah juga lah. Tapi kawan-kawan dia memang malam tu tak boleh nak tidur sebab takut lah terjadi apa-apa dekat dia. Jadi macam diorang macam tidur-tidur ayam lah kan. So sampai besok pagi, and then diorang pun dah siap-siap sambil, sebab diorang dah kemas semua barang, and then nanti lepas ke kampung tu diorang terus nak berangkat, nak ke airport lah kan. So Daniel ni pun dah mula okey sikit. Okey, si Daniel pun minta maaf kat kawan dia atas perbuatan dia kan. Tak patut lah dia buat macam tu. Lepas tu dia kata dia mula sedar lah, dia mula percaya lah dengan benda-benda mistik ni. Okey, diorang pun pergilah kampung tu. Pergi kampung dah selesai, minta maaf apa semua dah dikembalikan ke dalam tempat asalnya, rantai tu. And then diorang pun teruslah on the way nak balik ke ke airport lah, sebab diorang nak nikah kan. So kebetulan boleh dapat tengah hari dia lepas balik ke Malaysia. And then itulah ceritanya guys untuk kali ni punya episod.